Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sidang Jumaat tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan kita. Kerana pada hari ini kalau kita renung pelbagai jenis nikmat dan peluang yang telah Allah Taala gunakan kepada kita, mudah-mudahan pada hari ini kita lahirkan, kita zahirkan kesyukuran kita dalam mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala tegahan yang Allah Taala larang kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, yang pertamanya Ustaz ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada ahli jawatan kuasa Masjid Bandar Rincing semuanya kerana menjemput Ustaz pada hari ini untuk menyampaikan solat kuliah maghrib pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sepintas dalam masa 30 minit pada hari ini Ustaz akan menceritakan tentang satu tajuk berkaitan tentang akibat mengumpulkan harta. Sebelum daripada itu, saya ingin menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan sidang Jumaat untuk kita sama-sama melahirkan, menanam satu sifat iaitu tafakkur. Kita kena ada satu sifat namanya tafakkur. Bahasa Melayu, kita memikir ataupun kita memandang ataupun kita meneliti, menghayati apa yang perlu kita bertafakkur. Kata alim ulama yang pertama, tafakkur fi ayatillah. Kita kena ada bertafakkur kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dan mengapa kita perlu bertafakkur kepada ayat Allah Subhanahu wa taala? Kerana ulama menyebut dalam pesanan ini, yatawalladu minha al-yaqin wat tauhid, akan melahirkan keyakinan dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita merenung segala ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa taala, pesanan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka secara automatik kita akan meningkatkan keyakinan dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya membawa satu contoh. Kita mempunyai seorang anak kecil yang dilahirkan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Anak kecil kita pada asalnya tidak tahu apa-apa, tuan-tuan. Tidak kenal mana ayahnya, mana ibunya, mana kakaknya, mana abangnya, tidak tahu. Tapi bila mana dalam proses membesarnya, hari demi hari, bulan demi bulan, kita menyatakan inilah ayah, inilah ibu contohnya, inilah kakak kamu contohnya, inilah adik kamu contohnya. Jadi makin lama makin hari kita menanamkan panggilan-panggilan tersebut, maka pada waktu tersebut anak kita sudah ada satu keyakinan. Sudah ada satu keyakinan. Kalau nampak orang yang berkacamata tingginya macam ni, ada tarik lalat contohnya di atas pipi, oh ini ayahku. Sudah ada keyakinan, fikir dia merenung, hari-hari dia merenung, oh ini ayahku. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah di antara keyakinan proses yang kita dapat pupuk dalam diri kita. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Macam mana kita nak mengenal Allah Subhanahu wa taala? Dengan kita merenungkan ayat-ayat yang telah Allah Taala rakamkan dalam Quran. Allah Taala sebut qul huwallahu ahad. Sebutlah Allah Taala itu satu, esa, tunggal, tidak ada yang lain. Allahus samad. Dan Allah Taala itu tidak berbilang-bilang, Allah Taala itu satu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila mana ada keyakinan seperti ini, datanglah macam mana orang cakap Tuhan kita ni ada dua, Tuhan ni ada, kita ada tiga, kita akan menafikan dengan sekeras-kerasnya kerana Tuhan aku adalah satu. Tapi orang yang tidak kenal ayat suci Al-Quran, orang yang tidak mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka akan timbul dalam keraguan dalam hati dia. Sebab itu kalau kita melihat orang yang telah keluar daripada Islam kerana orang yang tidak mempunyai keyakinan tauhid yang tinggi. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, kata para alim ulama,
tafakkur fi ayatillah yatawalladu minha al-mahabbah wa syukur. Yang kedua, kita kena bertafakur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kerana akan melahirkan rasa cinta kepada Allah, akan melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, orang, ini kita sebut orang dengan kita. Belum kita sebut lagi Allah Taala kita. Bila mana kita ada rasa susah, bila mana kita ada dalam situasi kepayahan, kesusahan, orang bantu kita, orang tolong kita, orang tarik tangan kita, angkat semangat kita sampai kita berjaya, sampai kita rasa confident. Jadi pada waktu tersebut, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kita akan ingat orang tersebut sampai kita mati. Orang kata sampai mati, maknanya sampai perakhiran kehidupan kita, kita akan ikut, kita akan dengar ataupun kita akan ingat dia. Contoh isteri kita masak, buat lebih sikit satu bekas, abang nak beri kat kawan abang. Masa kita susah dia bantu kita. Itu kita dengan orang. Kita boleh ingat, kita boleh ada rasa sayang dan cinta kepada mereka. Ini Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memberikan rezeki kepada kita. Selayaknya daripada perasaan kita dengan manusia, sepatutnya ada perasaan lebih daripada manusia. Kena ada rasa sayang tu lebih daripada manusia. Macam mana? Kita kena bertafakur dengan nikmat yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Hari ini kita dapat bernafas. Macam mana kita rasa nak syukur kepada Allah? Gunakan nafas kita ni dalam jalan ibadah. Allah Ta'ala beri aku nyawa, dalam masa yang sama ramai kawan aku dan Allah Ta'ala tarik nyawanya. Allah Ta'ala berikan aku mulut ni dapat bergerak. Aku gunakan mulut ini untuk berzikir kepadanya, untuk bersolawat kepada Nabi, untuk memberikan nasihat-nasihat yang baik. Allah Ta'ala berikan aku mata, dapat aku melihat. Apa yang aku nak pandukan dengan mata aku? Contohnya, aku nak melihat kebesaran Allah, aku nak melihat ayat suci Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, barulah terima kasih serta bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, kita kena bertafakur dengan janji-janji yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita, barulah kita ada rasa cinta kepada akhirat. Para alim ulama menyebut kena bertafakur, kena berfikir, cari mana janji-janji Allah Ta'ala dalam Quran, barulah kita ada rasa cinta kepada akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Di antara janji-janji yang telah Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran, contohnya wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar dzalikal fawzul 'azim. Dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat. Allah Ta'ala janji lelaki maupun wanita, iaitu syurga, di bawahnya mengalir air mata sungai, tuan-tuan sekalian. Indahnya dalam syurga tersebut. Allah Ta'ala janjikan berikan kepada orang yang beriman. Kita kena tahu pula sifat orang beriman itu seperti mana. Allah Ta'ala sebut satu ayat sebelumnya, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang pertamanya menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Wa yuqimunas shalah, menunaikan solat, tidak tinggal solat. Wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah, dan mengeluarkan zakat. Wa yuti'unallaha wa rasulah, dan taat kepada perintah Allah dan para rasul-rasulnya. Jadi ini di antara kriteria orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana kita renung ayat ni, kita akan rasa aku nak menyeru kepada kebaikan. Dia gunakan platform media yang dia ada, sebarkan tentang agama Islam. Aku nak menyeru kepada kebaikan. Dia ada ilmu tentang agama Islam, dia berkongsi dengan masyarakat sekeliling. Wa yanhauna 'anil munkar. Dia mencegah kepada kemungkaran. Aku ada pangkat, aku ada kuasa, aku kena cegah perkara ni tak boleh berlaku dalam negara contohnya. Aku ada pangkat, aku ada darjat, aku ada kuasa, aku boleh halang orang daripada buat kemaksiatan.
Jadi orang yang macam ni di antara ciri-ciri yang Allah Subhanahu Wa Taala tuntut di dalam Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam menceritakan tentang harta, ya, Ustaz nak kembali kepada satu hadis yang mana Nabi SAW menceritakan kepada kita. Satu hadis ini menceritakan tentang 5 terlalu obses dalam mengumpulkan harta. Kata Rasulullah SAW, inna fi jam'il mal khamsata asya'. Dalam mengumpulkan harta, sesungguhnya dalam mengumpulkan harta akan diiringi 5 perkara yang tidak elok, ataupun perkara yang tidak manis, ataupun perkara yang buruk dalam mengumpulkan harta. Yang pertama kata Rasulullah, al-ana'u fi dam'ihi. Kamu akan rasa bebanan dalam mengumpulkan harta. Bila mana kita ni terlalu obses dengan harta, kita akan jadikan harta itu sebagai bebanan buat kita. Apa maksud bebanan, tuan-tuan dan puan-puan? Kita menjadikan harta itu sebagai satu perkara yang wajib untuk aku hari-hari cari, untuk aku hari-hari hitung. Jadi dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, yauma la yanfa'u malun wala banun. Ingatlah orang yang terlalu cinta kepada harta ni pada satu saat, yauma la yanfa'u malun wala banun. Harta-harta kamu tu. Bukan bermaksud dalam dunia ni kita tak boleh cari duit, kita tak boleh kumpul harta, tidak. Tapi jangan terlalu obses, jangan terlalu excited sampaikan kita mengetepikan urusan agama. Ini yang kita tidak boleh. Sampaikan kita melupakan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai kita mengetepikan golongan-golongan yang baik. Ini yang kita tidak mahu, tuan-tuan sekalian. Kerana pada waktu itu Allah Ta'ala sebut, yauma la yanfa'u malun wala banun. Ingatlah orang yang terlalu tenggelam dengan harta ni, Allah Ta'ala sebut, yauma la yanfa'u malun. Pada akhirat nanti tidak ada manfaat harta-harta kamu tu. Wala banun, dan tidak ada manfaat anak-anak kamu tu. Keturunan-keturunan kamu tu. Tidak boleh bawa sekali masa dalam perkuburan nanti. Adalah contohnya 10 biji kereta masuk dalam liang lahat lain, tak boleh bawa, kunci pun tak boleh berserta, dengan kunci kereta pun tak boleh kita berserta dalam kubur kita nanti. Ya, tidak ada harta, tidak ada harga harta kita tu. Jadi dalam masa tersebut Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wal baqiyatus salihatu khair. Yang kekal adalah amalan-amalan soleh yang baik, tuan-tuan dan puan. Inda rabbika thawaban wa khairun amala. Di sisi Tuhan yang Allah Ta'ala akan beri satu thawaban, satu pahala bagi orang yang menjadikan hartanya kepada jalan Allah. Aku ada kereta. Kereta aku ni aku pandukan ke jalan agama. Aku pandukan cari rezeki, aku niatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aku beli rumah. Aku jadikan rumah ini tempat untuk aku dan anak-anak aku serta isteri aku dapat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aku beli pakaian. Mudah-mudahan dengan pakaian aku ini, aku guna untuk mempamerkan inilah pakaian yang diseru oleh agama Islam. Inilah baru harta yang Allah Ta'ala redha. Tapi masalah, bila mana orang diuji dengan harta, dia lupa dah perkara-perkara tersebut. Tak ingat dah untuk pandukan keretanya ke masjid, untuk bawa motor-motor berkuasa besar yang ada kat rumah ni, tuan-tuan sekalian, pergi datang ke masjid. Lupa dah tuan-tuan dan puan untuk belikan pakaian yang terbaik untuk datang ke masjid ataupun untuk memakaikan dalam ibadah solatnya. Kerana pakaian ini Allah Ta'ala tuntut juga dalam Islam. Ya bani Adam khudhu kulli masjid. Hai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu, ambillah pakaian kamu yang paling terbaik bila mana masuk ke dalam masjid. Jadi dalam pakaian pun nak masuk masjid ni, tuan-tuan sekalian, cari pakaian yang paling baik. Jangan dah lusuh-lusuh, jangan dah koyak-koyak, jangan dah berbau 1 bulan tak basuh mai datang ke masjid. Jangan. Pakailah pakaian yang elok. Kerana pakaian ni melambangkan keimanan kita, melambangkan keislaman kita. Kan? Kalau orang pakaian-pakaian kotor ni, orang akan nampak ini keislaman jom. Sedangkan Nabi SAW sebut,
An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu separuh daripada iman. Kalau kita semayang akan takbir Allahu Akbar, orang sebelah kita pun air bau semacam, orang kata dah. Ni contoh ni kata sekalian. Maknanya apa? Maknanya itu melambangkan keimanan kita ni rendah. Jadi nak menghadap Allah, masuk ke dalam masjid, pakai pakaian yang paling baik. Ya, okey. Dalam topik menjadi bebanan dalam mengumpulkan harta ni, Ustaz nak bawa satu contoh. Ya, pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Ya, jadi pada zaman Nabi Musa alaihi salam, Allah Taala menceritakan satu manusia yang bernama Qarun. Piramli pun sebut harta karun. Ada sebut nama Qarun di situ. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, Qarun ni pada asalnya seorang yang tidak ada apa-apa. Tidak ada kemewahan, tidak ada harta, tidak mampu nak menyara keluarga, anak isteri dia, tuan-tuan sekalian, tidak ada. Tidak ada harta. Orang miskin. Tapi bila Islam dia menceritakan masalahnya kepada Nabi Musa dan dia meminta Nabi Musa berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala berikan Qarun ini rezeki yang lebih, dapat duit yang banyak, tuan-tuan sekalian. Jadi sebelum berdoanya Nabi Musa pada hari tersebut, Nabi Musa kata kepada Qarun, ingat, nanti kalau kau dah kaya, nanti kalau kau dah ada harta, keluarkan zakat, bantu orang susah. Jawab Qarun, nanti aku akan laksanakan segala apa yang kau suruh tu, wahai Musa. Nabi Musa pun berdoa, tuan-tuan dan puan-puan. Allah Ta'ala makbulkan doa. Qarun ni, tuan-tuan sekalian, satu hari menjadi seorang yang terkenal dengan hartanya yang banyak. Allah Ta'ala beri peluang dapat menikmati kekayaan dekat dunia. Tapi malangnya, keangkuhan Qarun itu menyebabkan dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maaf tuan-tuan sekalian. Ya, para rakyat-rakyat dan pada waktu tersebut tarik Qarun ni supaya bantu orang miskin. Dia tak nak bantu. Sampai dah satu tahap dalam Al-Quran, dalam surah Qasas, Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu dalam surah Qasas pengakuan yang dilontarkan oleh Qarun, qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun disebut kepada semua rakyat pada waktu tersebut, kekayaan aku pada hari ini disebabkan kecerdikan aku, kepintaran aku. Allahu Akbar. Bongkaknya Qarun pada waktu tersebut. Sombongnya Qarun pada waktu tersebut. Takaburnya dia. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, dipendekkan cerita, sebelum Qarun ditenggelamkan ke dalam bumi, ayat selepas pada itu mencerita yang ada segelintir daripada rakyat pada waktu tersebut menjadikan Qarun ni sebagai idola. Wah, aku nak jadi kaya macam Qarun, aku nak ikut Qarun. Kerana Qarun ni semua ada harta yang mewah. Dan segelintir daripada orang yang beriman pada waktu tersebut sebut, celakalah wahai Qarun, kamu sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala satu ujian yang sangat besar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita relate dengan kehidupan pada hari ini, ada situasi seperti yang ditimpakan oleh Qarun. Orang bila mana dah kaya, dia lupa dah janji-janji dia pada waktu dulu. Kalau kaya, aku nak bantu orang, aku nak sara anak yatim, aku nak bantu ibu-ibu tunggal. Dia dah lupa. Dan yang paling menyedihkan, tuan-tuan dan puan-puan, ada segelintir daripada manusia menjadikan dia sebagai idola. Ini yang kita tak nak. Kalau encik tak bantu saya tak tahu. Harta tolonglah bantu saya. Kalau encik tak bantu saya tak tahu dah saya boleh hidup ke tidak. Jaga tuan-tuan sekalian. Satu kalimah yang sudah kita mengetepikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberikan kita rezeki. Jadi akhiran cerita Qarun, faqasafna bihi wa bidarihi al-ard. Allah Ta'ala tenggelamkan Qarun dan juga rumahnya ke dalam bumi. Tanda Allah Ta'ala marah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, pendek kata dalam poin yang pertama ni, bila mana kita diuji dengan harta, kita ada harta yang banyak, kita ada harta yang mewah, tolong jangan sesekali kita lupa kepada siapa yang pemberi rezeki. Itu yang pertama.
Macam mana sekalipun tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita sudah berada di atas, ataupun kita berada di tengah, ataupun kita berada di bawah, yang ni orang yang tidak ada apa-apa, miskin. Jangan lupa mengucap. Ya, kumpulan Raihan kata apa? Syukur, syukur, syukur ya Allah. Nah, satu kalimat ataupun baik, lirik-lirik yang baik tu. Perlu yang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Qarun ni tak bersyukur kepada Allah sebab itu dia jauh. Dia rasa ini adalah hasil titik peluk dia sendiri, tidak ada kena-mengena dengan Allah. Jadi pada hari ini Allah Ta'ala beri kita kekayaan, kejayaan. Jangan sekali kita claim 100% daripada kita. Ayah dapat rumah ni sebab titik peluh ayah. Dia cakap dekat anak-anak dia, betul titik peluh dia. Tapi kalau Allah Ta'ala tak izin, tak dapat juga tuan-tuan sekalian. Satu kalimat kepada anak kita, supaya anak kita ni berusaha cari rezeki elok-elok, tapi jangan lupa teruskan berdoa kepada Allah, ya, supaya nanti kalau kita nanti dah duduk dalam keadaan yang kaya, kita tidak lupa siapa yang pemberi rezeki kepada kita, ya. Bila mana Allah Ta'ala makbulkan doa kita, kita jangan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, bila mana terlalu cinta kepada dunia, kata Rasulullah, wasyaghala an dzikrillahi ta'ala, kamu akan disibukkan sampai kamu lupa untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ustaz, saya tak ada masa nak baca Quran, Ustaz. Ustaz, saya tak ada masa nak datang ke masjid, beriktikaf kat masjid. Ustaz, saya tak ada masa nak pegang tasbih berzikir kepada Allah. Ustaz, saya tidak ada masa untuk melawat anak-anak yatim. Semua alasan tak ada masa. Kerana apa? Kerana dunia telah mengikat dia untuk jauh daripada Allah. Betul dan perempuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kata Rasulullah, faman kanat hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ma hajara ilaihi. Siapa yang berhijrah dekat dunia ni hanya semata-mata nak cari dunia, nak cari perempuan untuk dinikahinya, maka kehidupan dunia akan dapat dua perkara tersebut je. Dia akan dapat keseronokan dunia, dia akan dapat keseronokan untuk wanita yang dinikahinya. Tapi kata Rasulullah, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, maka kehidupan dia akan dapat kenikmatan, ketenangan dalam mencari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan syafaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang pertama, ubah niat kita. Ya, hidup kat dunia ni, kita kena ada niat. Dalam mencari rezeki, jangan lupa niat kita untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang pertamanya. Dalam menikahi seorang perempuan, dalam melahirkan isteri kita, dalam melahirkan zuriat, kita ada anak, jangan lupa didik anak dan isteri kita untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lebih-lebih lagi dalam ujian pandemik COVID-19 ni, Allah Ta'ala uji dengan satu wabak yang sangat bahaya, satu ujian yang sangat besar. Dahulunya kita boleh keluar dengan sesuka hati, hari ini kita takut dengan wabak, tuan-tuan dan puan-puan. Perbanyakkan bertaubat kepada Allah. Banyak taubat. Ya. Duduk kat rumah tu tuan-tuan sekalian, solatlah berjemaah. Jangan habiskan masa duduk di rumah dengan Facebook, dengan banyak, dengan Instagram. Ya, sekarang ni TikTok pula keluar. Janganlah nak berTikTok sangat ya tuan-tuan sekalian. Nanti TikTok sangat tuan-tuan sekalian, kita pun dah tak tahu kita dijemput oleh kematian. Pada waktu itulah dalam surah Al-Mu'minun Allah Ta'ala sebut, qala rabbirji'un. Ya Allah, kalau kamu jemput aku dengan kematian, bila mana dijemput dengan kematian, saat dijemput dengan kematian, pada waktu itu segelintir daripada hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut, qala rabbirji'un. Ya Allah, aku nak balik, aku nak pulang kepada dunia. Aku belum bersedia dengan kematian. Kerana apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Mudah-mudahan kalau aku balik ke dunia, kau beri aku peluang kat dunia, aku nak buat amal soleh yang dahulunya aku tertinggal.
Tapi jawab Allah Subhanahu Wa Taala, qala kalla. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, hari demi hari kita kurang. Ustaz, hari ni saya tak baca Quran. Contoh. Contoh hari ni, apa yang kita tak buat lagi tuan-tuan sekalian? Hari ni kita tak baca Quran, hari ni kita kena baca. Kita lihat pada semalam, apa yang kita tak buat. Semalam saya lupa nak qiyamul lail. Hari ni tidur awal, bangun awal, buatlah 2 rakaat walaupun tahajud. Ya? Ustaz, semalam saya lupa nak berzikir kepada Allah. Hari ni banyakkan luangkan masa kita kat rumah tu, berzikirlah kepada Allah. Ya? Bersalawatlah kepada Nabi. Supaya apa? Supaya kita tidak lena dengan dunia sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, wal khafa min salibihi wa sariqihi. Orang yang terlalu cinta kepada dunia, dia akan ada rasa takut kepada hartanya. Takut kenapa? Takut dia rasa harta dia ni dicuri oleh orang, dirompak oleh orang. Tuan-tuan dan puan-puan, orang yang terlalu cinta kepada harta, orang yang terlalu cinta kepada dunia, dia akan rasa timbul dalam hatinya, tidak akan rasa tenang. Harta aku ni selamat ke tidak? Harta aku ni dicuri ke ataupun tidak? Tuan-tuan dan puan-puan, tawakal yang sebenar adalah tawakal bila mana para sahabat datang berjumpa dengan Nabi, tanya, wahai Rasulullah, adakah tawakal ini aku melepaskan unta aku kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jawab Rasulullah, tidak. Tawakal yang sebenar, kamu ikat unta kamu dan kamu serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tawakal yang sebenar. Jadi maksudnya dalam pengawasan harta kita kena ada cara juga. Ada kereta, kita kena kuncikan kereta kita elok-elok. Kita kena kuncikan rumah kita elok-elok. Okay? Simpan di dalam bank contohnya, supaya tidak ada berlaku kecurian. Kita kena ada satu konsep tawakal yang sebenar. Ada usaha di situ. Kemudian sudah kita melaksanakan segala perkara tersebut, yang kita tinggalkan dengan doa, kita tinggalkan dengan zikir, supaya Allah Ta'ala pelihara kita punya harta ini dengan baik. Sudah tuan-tuan dan puan-puan. Ini tidak tuan-tuan dan puan-puan. Ada seorang ayah yang mempunyai kereta yang banyak, sampaikan anak kita ni nak pinjam kereta kita. Abah nak pinjam kereta BMW abah contohnya nak. Tak boleh. Abang nak pakai, abang pakai kereta tu. Kereta buruk ayah tu. Sampai tahap nak beri pinjam ke anak sendiri pun tuan-tuan sekalian berkira. Takut kereta tu dilanggar ke, kereta tu rosak ke, kereta tu dibawa dengan pembawakan yang tak elok ke, takut sangat. Sebab cinta kepada dunia, ada harta. Jadi pada hari ini ubah mindset kita. Ya, kalau anak kita nak pinjam kereta kita, kereta yang mewah, kadang dalam masa yang sama kita sayang kereta tersebut, kita umpan anak kita dengan kebaikan. Contoh apa yang kita boleh buat? Tanya anak kita, ayah nak pinjam kereta BMW ayah. Abang boleh pinjam. Tapi abang kena imamkan solat Zuhur dulu. Kita umpan macam tu. Anak perempuan kita tengok. Dia suka nak bawa kereta kita contohnya. Harta yang kita sayang. Abah, nak pinjam kereta abang ni, kereta BMW contoh. BMW lagi ya. Contohlah itu dia ustaz yang tahu. Nak pinjam BMW abang ni. Boleh, pinjamlah. Tapi kakak keluar kena tutup aurat betul-betul. Itu abang tengok stoking tak pakai lagi. Pakai stoking lagi. Contoh. Jadi kita umpan dengan kebaikan. Mudah-mudahan itu Allah Ta'ala berkati. Dan yang keempat, dua yang terakhir, wahtimalu ismil bakhil. Wahtimalu ismil bakhil. Yang keempat, orang yang terlalu cinta kepada harta, akibat buruknya akan dia ni membawa tanpa disedar nama iaitu seorang bakhil. Dalam cerita Piramli ada seorang watak namanya Haji Bakhil. Haji Bakhil. Haji Bakhil pula tu. Ini tuan-tuan dan puan-puan. Bermaksud di sini kita kalau boleh tidaklah nak bawa nama bakhil tersebut, kerana harta ni bukan milik kita. Harta ni semuanya datang daripada Allah dan bila-bila masa Allah Ta'ala akan ambil balik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tutup nama
derma kepada Allah dan banyakkan derma ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan pasti Allah Taala sebut dalam Quran, orang yang berinfak ke jalan Allah Taala ni Allah Taala akan gandakan dengan ganjaran-ganjaran yang lebih. Nabi SAW sebut tidak akan kurang daripada harta bagi orang yang bersedekah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya, bakhil ini satu nama yang tidak elok didengar, tidak disukai oleh orang. Jadi kalau boleh, kehidupan kita ni bila mana tidak ada rasa terlalu cinta kepada dunia, maka kita akan banyaklah bantu orang dengan apa yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, yakni daripada segi kekayaan. Dan yang terakhir, akibat yang terlalu cinta kepada dunia ni ataupun harta ni, wa mufaraqatus salihin. Orang tu akan jauh daripada orang-orang yang soleh. Ini yang paling kita risau. Nabi SAW sebut, jadi ni khadilihi. Agama seseorang itu kita boleh lihat daripada persekitarannya, orang yang duduk di sekelilingnya. Jadi kalau satu meja makan hanya menyebutkan tentang harta, hanya menyebutkan tentang kemewahan, tentang bongkaknya, tentang riaknya, takaburnya. Jadi maknanya kita tahu Islam, pandangan Islam daripada perwatakan orang tersebut sangat-sangat lemah. Jadi kalau kita duduk dalam masa yang sama, kita ada harta, kita duduk dalam orang-orang yang soleh, maka kita akan dapat tarikan perwatakan orang-orang soleh tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk akhir pada hari ini, Ustaz menyeru kepada semua supaya kita ni menjaga tingkah laku kita supaya apa? Supaya kita ini tidak terjebak dalam golongan yang Allah Subhanahu wa taala yang membiarkan kita dalam فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Yang bermaksud Allah Ta'ala sebut barang siapa yang melupakan Allah, barang siapa yang tidak ingat kepada Allah, Allah Ta'ala akan buka seluas-luasnya pintu keseronokan dekat dunia. Sebab itu kalau kita melihat orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang jauh daripada Allah, Allah Ta'ala beri kehidupan dunia ni kat mereka. Hatta idza farihu bima, sampai dirasa seronok, sampai dirasa bahagia, sampai dirasa seronok. Tuan-tuan sekalian, kita kena ingat satu saat nanti Allah Ta'ala sebut hatta utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Kerana aku rentap nyawanya dalam keadaan mereka itu tidak bersedia dan mereka itu duduk dalam golongan yang rugi. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita baca dalam doa tuan-tuan sekalian, Allahumma khtim lana bi husnul, aku dalam keadaan yang baik. Mudah-mudahan kita jauh daripada sifat yang cinta kepada dunia. Mudah-mudahan kita kembali kepada fitrah, iaitu iman dan Islam. Dan jauhkanlah sifat-sifat yang terlalu cinta kepada dunia, yang takut kita ni lena dengan dunia dan kita lalai dengan perkara-perkara yang Allah Ta'ala tuntut sebelum kita meninggal dunia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, setakat itu saja daripada Ustaz akhiri dengan bacaan doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna ma'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma dfa' hadhihi al-bala'a wal waba' wal ghala' wal mihana wal fitana ma dhahara minha wa ma batan an sa'iri buldanil muslimin 'ammatan wa khassatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf atas kekurangan dan kesilapan. Terima kasih kepada bahagian jawatan kuasa, bahagian dakwah Masjid Bandar Rincin kerana menganjurkan kuliah. Mudah-mudahan bermanfaat kepada semua. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Mudah-mudahan kita hidup dalam keadaan yang Allah Taala redai, insya-Allah. Sehingga berjumpa lagi pada siaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.